boleh bekerjasama, boleh lagi berinteraksi, okey, tidak ada masalah. Kerana saya akan menjadi peneras kamu, okey, dan tugas utama saya lah ialah untuk menguruskan batch tingkatan 1 yang dinamakan batch Maverick, dan juga saya akan menguruskan hal-hal yang berkaitan dengan pengurusan kelas tingkatan 1. Okay, tadi Puan Hayati telah mengalu-alukan kedatangan awak semua. Okey, saya akan membantu Cikgu Hayati, guru kaunselor untuk membimbing, menolonglah dan membantu awak dalam juga urusan lah yang dengan pelajaran awak dan juga urusan lain yang melibatkan BPR, permohonan beasiswa, buku teks dan beberapa perkara lain lah yang berkaitan dengan pendaftaran awak dan juga sepanjang sesi pengajian awak di sini. Okey, saya minta maaf sebab awak semua belum diagihkan ke kelas masing-masing kerana sekarang saya masih melakukan bancian. Bancian yang akan saya lakukan sekejap lagi nanti saya akan post ke Telegram dalam bentuk Google Form. Saya ingin jadi semua pilihan subjek bahasa antarabangsa yang ingin awak pelajari di kelas itu. Ada 4 pilihan subjek antarabangsa, iaitu bahasa Mandarin, bahasa Cina, bahasa Jerman dan bahasa Arab. Okey. Nanti pilih satu subjek yang awak paling minat untuk pelajari. Okey, saya akan cuba masukkan awak dalam kelas subjek yang berkenaan. Okey, untuk pengetahuan kamu juga, okey, tingkatan 1 Komunikasi Guru Pasu ada 5 kelas. Okey, 1 juara, 1 rajin, 1 kecil, 1 ajar dan juga 1 nekat. Okey. Untuk pelajar baru yang berjumlah 25 orang ni, okey, saya akan agihkan awak ke 4 kelas. Okey, disebabkan oleh satu kelas, iaitu satu kelas teacher itu jumlah bulanan pelajarnya telah penuh. Okey, nanti saya akan tentukan awak akan berada di kelas yang mana satu. Dan insyaAllah minggu depan awak semua akan boleh menyertailah PGPR. Okay, nanti ada kawan-kawan dalam grup Telegram batch ambilan kedua ni akan forward link yang berkenaan iaitu berkaitan subjek-subjek yang akan awak pelajari dan grup mana yang awak boleh sertai. Dari satu berkenaan dengan PGPR ni, awak boleh menggunakan buku teks daripada sekolah lama dan juga buku tulis yang telah awak gunakan selama ini. Tak ada masalah. Bila cikgu pesan untuk buat catatan, okey, gunalah mana-mana buku yang saya di kelas. Okey, saya minta awak semua berada dalam grup. Saya akan ada maklumkan beberapa perkara dari kata jika ada waktu dan sebagainya. Tak awak masuk dalam grup intake itu, kita awak punya ID number sendiri. Okay, so kita boleh interaksi secara direct. Okay, dan kalau ada apa-apa pertanyaan, masalah, perkara yang awak mikir, awak boleh contact saya dulu ataupun WhatsApp. Okay, dan saya akan cuba bantu awak. Boleh, kita masih lagi belum mengenali satu sama lain. Saya harap nanti kalau awak rajin untuk berinteraksi dengan saya, mungkin saya akan semakin mengenali anda sedikit. Okey, saya rasa itu saja daripada saya. Okey, jadi kita akan terus berinteraksi lagi lepas ini. Jadi saya harap awak semua akan fokus dan awak PR, walaupun saya tahu kita semua ada banyak pertanyaan dan internet semua gadget yang tidak berapa up to date.
Okay, kalau ada masalah sedemikian sila minta bantuan cikgu. Okay. Nanti kalau ada hal-hal berkaitan dengan mata pelajaran yang awak tak pasti seperti modul atau sebagainya, minta awak hubungi cikgu subjek yang mengajar kelas awak tu untuk minta bantuan. Okay? Itu saja daripada saya. Terima kasih. Okey, terima kasih diucapkan kepada penyelaras tingkatan 1, Cik Nur Hasrin binti Syahari di atas ucapan itu tadi, dan sekiranya anda ada sebarang masalah ataupun pertanyaan, bolehlah diajukan melalui Telegram grup tingkatan 1. Okey. Seterusnya, saya ingin menjemput penyelaras tingkatan 4, Puan Nur Syafizah binti Moh, untuk menyampaikan ucapan dan pesanan kepada pelajar-pelajar, terutamanya pelajar tingkatan 4. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan Pengurusi Majlis. Okay, seperti cikgu-cikgu lain juga, saya pun nak ucapkan selamat datang dan tahniah kepada semua pelajar tingkatan 1 dan juga tingkatan 4 kerana terpilih masuk ke Sekolah Menengah Sains Kubang Pak Su. Dan secara rasminya lah awak memang sekarang adalah warga KUPSIS. Okay. Cuma untuk tingkatan 4 adalah beberapa perkara lagi yang perlu kita selesaikan, yang tu saya akan teruskanlah dekat dalam grup ambilan kedua. Cuma yang saya rasa yang perlu diingatkan ialah tentang, sebab sekarang ni kita menghadapi PDPR. Okay, ini pun apply juga kepada pelajar tingkatan 1. Sebab sekarang ni bila PDPR, kita ni berada di merata-rata tempat lah, bukan lagi di bawah bumbung KUPSIS, di dalam satu pagar yang sama. Jadi pelajar pun kena pandai bawa diri, kena tahu bahawa sekarang sekolah awak bermula di rumah. Jadi rutin harian awak kalau boleh daripada waktu hari Ahad sampai hari Khamis itu, bangunlah seperti awak nak pergi ke sekolah biasa, seperti biasa. Okay, sebab PDPR kita mula pukul 8 pagi, so maksudnya 8 pagi tu awak sudah selesaikan segala rutin kemasan diri awak. Pagi-pagi lah awak sudah pun bersedia mandi, ubah baju, ambil semangat semua tu. Okay, have a good breakfast because yang tu yang akan help you to last the whole day. Okay, dan juga salah satu yang selalu saya dengar daripada pelajar-pelajar tingkatan 4 ambilan 1 baru-baru ni, concernnya adalah disebabkan PDPR banyak benda yang tidak belajar lagi di sekolah lama. Okay, banyak yang rasa gementar. Okay, untuk ikut sejauh mana pelajar lama KUPSIS tingkatan 4 sudah pun ada sekarang ni lah. Sebab tapi itulah salah satunya perkara yang penting bila situasi kita macam ni adalah sejauh mana awak ini cekal, okey, untuk bawa diri sendiri. Okey, apa inisiatif awak? Sebab kekangan masing-masing, mungkin ada masalah internet, mungkin ada masalah gadget. Okey, mungkin juga on our part, on the teacher's part, kami pun ada masalah juga, mungkin internet kami juga tidak baik. Dari segi penyampaian pun mungkin perlu beri lebih kepada awak, tapi di situlah adakah awak akan kontak semula cikgu, adakah awak akan buat latihan on time, adakah awak cari latihan sendiri untuk ekstra bantu awak ikut kawan-kawan yang sudah lama mengikuti pembelajaran di KUPSIS. Okey, salah satu sedikit lagi pesanan yang paling penting, kerja yang cikgu bagi, kalau boleh siap hari ini, siapkanlah hari ini. Jangan siapkan, esok tak ada apa. Because you never know, okay, apa yang akan tiba-tiba jadi dekat kita kan. Okay, tiba-tiba dapat kerja lagi banyak. Okay, so and then benda yang patutnya boleh siap semalam, dia jadi semakin pile up.
and then sampai last nanti awak pun yang akan stres. Oh, kalaulah hari tu tak tangguh. Okay. Jadi sebab semua ni awak pun baru di sini, bila datang ke sini bawalah yang baik-baik. Okay, tinggalkanlah sejarah-sejarah lama. Maybe awak rasa macam, oh, this is my time to change, to have a fresh start. So inilah masa awak. Dan juga bila awak di sini, ambil jugalah yang baik-baik. Okay. Yang mana yang awak belajar tengok tidak baik mungkin daripada kawan-kawan, pengaruh kawan-kawan, yang itu janganlah ikut. Dan juga sebab most of the time gadget ada bersama awak, harap boleh limit lah diri sendiri. Okay, kalau boleh selepas pukul 11 tu hentikanlah, sebab esok awak nak tidur, esok dah nak bangun kelas pagi pukul 6. Okay, saya rasa untuk saya yang itu sahaja pesanan. Harap semua orang stay safe at home. Okay, buat kerja baik-baik, occupy yourself with happy thoughts and healthy thoughts. Okay, tak ada apa-apa lagi rasanya. Ada apa-apa sentiasalah mesej saya. Okay, ada masalah mesej saya dan bagi tahu. Okay, itu saja daripada saya. Saya kembali kepada Puan Pengerusi. Terima kasih. Okey, terima kasih diucapkan kepada Puan Nur Syafiza di atas ucapan dan pesanan ringkas itu tadi, dan Cikgu Ahmad apa yang diberitahu oleh penasihat akademik dan juga penjelaras tingkatan, awak akan sentiasa ingat dan sentiasa tidak mudah putus asa untuk sentiasa belajar di rumah ketika ini, ketika kita menghadapi cabaran wabak sekarang ni. Okey. Untuk itu cikgu nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada guru penasihat tingkatan dan juga guru penyelaras di atas kesudian mereka meluangkan masa pada petang ini. Terima kasih semua guru. Dan untuk sesi bersama dengan kaunselor kita akan teruskan sebentar lagi. Untuk itu kita rehat sebentar dalam 2 minit dan sila sediakan pensel, pen dan buku nota kerana selepas habis sesi bersama kaunselor, kita akan adakan kuis. Okey, terima kasih. Rehat 2 minit. Okay. Terima kasih Kaunselor. kaunselor. Terima kasih Sabina semua.
Okey semua dah ada di depan peranti masing-masing. Sila buka kamera supaya cikgu boleh kenal awak semua. Okey, pastikan awak ambil perhatian terhadap apa yang cikgu ingin sampaikan sebab nanti selepas habis sesi nanti kita akan ada kuis. Okey. Okey, untuk sesi bersama guru bimbingan dan kaunseling, saya selaku salah seorang guru bimbingan dan kaunseling akan membantu anda mengenali dengan lebih rapat untuk awak lebih kenal tentang environment Sekolah Menengah Sains Kubang Pasu. Okey. Dan cikgu harapkan awak sentiasa berbangga menjadi salah seorang pelajar Sekolah Menengah Sains Kubang Pasu. InsyaAllah. Okey. Okey, cikgu nak terangkan dahulu tentang sejarah Sekolah Menengah Sains Kubang Pasu. Di mana Sekolah Menengah Sains Kubang Pasu kita kenali sebagai KUPSIS mula beroperasi pada 12 Mei 2009 dan sekarang 2021 sudah hampir 11 tahun sekolah ini dibuka dan merupakan sebuah sekolah berasrama penuh SBP yang dibina dalam pakej rancangan Malaysia ke-9. Dan sekolah kita, Sekolah Menengah Sains Kubang Pasu merupakan SBP yang ke-64 dibina. Okey. Ini adalah senarai pengetua yang telah berkhidmat di sekolah ini. Yang pertama, Tuan Haji Ismail bin Ibrahim. Yang kedua, Puan Hajah Rafi'ah binti Hashim yang merupakan satu-satunya pengetua perempuan di sekolah kita. Yang ketiga, Encik Muhammad Zakaria bin Muhammad Yusof. Seterusnya, Encik Syabuddin bin Ali. Dan sekarang, Encik Nazri bin Muhammad Musin yang merupakan pengetua kita setakat ini. Okey, Encik Nazri merupakan pengetua baru lagi tahun ini. 2000 mula berkhidmat pada tahun 2021. Okey. Okey, kita boleh tengok barisan pentadbiran Sekolah Menengah Sains Kubang Pasu di mana pengetua kita Encik Muhammad Nazri, Encik Nazri bin Muhammad Musim merupakan peneraju Sekolah Menengah Sains Kubang Pasu dibantu oleh 3 penolong kanan iaitu Puan Hazilah binti Abdullah iaitu penolong kanan pentadbiran. Yang kedua, Encik Azami bin Man iaitu penolong kanan hal ehwal murid dan Puan Siti Aisyah binti Ahmad yang merupakan penolong kanan core curriculum dan dibantu oleh 4 guru kanan mata pelajaran. Okey, awak boleh tengok di sini barisan pentadbir Sekolah Menengah Sains Kubang Pasu. Okey, seterusnya guru bimbingan dan kaunseling iaitu Puan Nurhayati binti Said yang juga penasihat akademik tingkatan 1. Okey, Puan Nurhayati gambarnya yang di tengah. Encik Muhammad Nur Zaim bin Rahimi ni satu-satunya lebah kaunselor, handsome bergaya. Okey. Dan juga saya selaku Puan Siti Safina binti Jamaladdin. Okey, Puan Nurhayati ada nak buat apa-apa ucapan selaku guru bimbingan dan kaunseling? Encik Muhammad Nur Zaid. Ya je. Puan Siti. Okey, seperti yang cikgu maklumkan tadi,
Okey, masa PDPR ni kita ada e-counselling. Jadi sekiranya terdapat pelajar yang menghadapi sebarang masalah, boleh berhubung dengan kami saya ataupun Cikgu Safina ataupun Cikgu Zaim. Sama ada berkaitan pelajaran ataupun apa-apa masalah yang kamu nak kongsikan. Ya? Jelas? Okey, nanti mungkin Cikgu Safina boleh kongsikan nombor telefon untuk mereka boleh hubungi. Ya? Okey, baik. Baik Cikgu Yati. Okey, terima kasih. Okey, sama-sama. Okey, seterusnya kaunselor kita Segak Bergaya, Cikgu Muhammad Nur Zaim, ada apa-apa ucapan? Ya, dengar tak? Ya, dengar. Cikgu Nur Okey, Zaim boleh maybe pelajar kita boleh kenal. Apa dia tak dengar? Cikgu buka kamera supaya pelajar kita boleh kenal. Okey. Nampak tak? Ya, nampak. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Cikgu Safinah selaku pengacara, Cikgu Nur Hayati selaku penasihat tingkatan 1 dan anak-anak pelajar tingkatan 1 dan tingkatan 4 yang baru. Okey, jelas lah? Jelas. Okey, baik. Cikgu tak cakap banyak, cuma nak ucapkan seorang lagi, terlupa. Cikgu Zarul. Cikgu Zarul. Hai sikit. Okey, Cikgu Zarul adalah cikgu praktikum kaunseling di sekolah kita lah sampai bulan 7 saja. Mungkin anak-anak tak ada nak jumpa dia. Okey, terima kasih Cikgu Zarul. Okey, kepada anak-anak pelajar tingkatan 1 dan tingkatan 4 yang baru, cikgu nak ucapkan selamat datang dan semoga cepat menyesuaikan diri walaupun tak duduk di asrama. Tapi walaupun duduk dekat rumah, hari-hari sama saja macam pelajar lain kena hadiri kelas PDPR. Okey, dan satu lagi cikgu nak kata, bagi pelajar baru ni mungkin tak menghadapi satu masalah yang macam-macam pelajar lain hadapi. Apa dia? Masalah apa tu? Hello, dengar tak? Dengar, tapi dia pun tak respon. Rasa macam cikgu duduk dekat sekolah ni, line kat sekolah ni tak apa nak laju. Okey, cikgu harapkan pelajar tak hadapi satu masalah ni, iaitu masalah homesick. Masalah homesick ni pelajar baru selalu hadapi. So bagi pelajar baru, mungkin tak ada masalah ni lah sebab memang duduk rumah dah, betul tak? Hari-hari walaupun duduk rumah, sila hadirkan diri ke kelas PDPR macam biasa sebab rekod kehadiran kamu dicatatkan. Siapa yang tak hadir kelas PDPR, cikgu akan dapat tahu. Satu lagi, bagi pelajar-pelajar yang ada masalah untuk masuk kelas PDPR, cikgu harap boleh PM cikgu sendiri, Cikgu Safina atau Cikgu Nur Hayati untuk bagi tahu kalau ada masalah untuk masuk kelas. Contohnya line tak kuat ke, dia ada masalah handphone ke, device rosak ke dan sebagainya, boleh maklumkan. Sebab sekarang ni sekolah sedang usahakan bantuan untuk diberikan kepada pelajar-pelajar yang menghadapi masalah untuk PDPR lah. Okey lah? Okey, setakat ni itu saja. Cikgu serahkan kepada Cikgu Safina balik. Okey, terima kasih kepada Cikgu Nur Zaim di atas pesanan tersebut. Jadi cikgu ulang sekiranya bahawa ada apa masalah yang berkaitan dengan PDPR, terutamanya penggunaan peranti, diharap awak boleh maklumkanlah kepada pihak sekolah. Okey. Untuk Cikgu Zarul nanti awak akan ada sesi dengan dia nanti di penghujung majlis nanti. Okey.
tu, buka lah kamera. Kok semua rajin tutup ni? Okey. Buka, nak tengok, nak kenal. Okey. Okey, cikgu teruskan dengan visi Sekolah Menengah Sains Kubang Pasu, di mana visi sekolah kita adalah menjadi sekolah terbilang menjelang tahun 2023 dengan memenuhi hasrat negara dalam semua bidang pendidikan. Okey. Misi Sekolah Menengah Sains Kubang Pasu melestarikan pelan pembangunan pendidikan nasional dengan memenuhi aspirasi negara. Okey. Ini adalah slogan sekolah kita, iaitu Striving Together Towards Excellence, bersama-sama mendaki ke puncak, di mana kita tidak berjaya seorang diri, tapi kita membawa orang sekeliling, membawa kawan-kawan kita bersama-sama mencapai kejayaan. Kita tidak kerja seorang diri, kita tidak belajar dan mencapai kejayaan seorang diri, tapi kita bekerja, kita belajar dan mencapai kejayaan bersama. Okey, mesti ingat slogan ni, bersama-sama mendaki ke puncak. Okey, ini adalah moto sekolah kita, sukses, kreatif, produktif. Okey, di sekolah kita ada 5 batch yang mewakili 5 tingkatan, di mana setiap tingkatan mempunyai nama yang tersendiri. Okey, untuk tingkatan 1, batch dikenali sebagai Maverick. Tingkatan 2, batch Al-Farabi. Tingkatan 3, Avicenna. Tingkatan 4, Al-Faruq. Tingkatan 5 dikenali sebagai Al-Fatih. Okey. Cikgu teruskan dengan carta organisasi tingkatan 1, Maverick Generation, di mana peneraju bagi batch ini adalah penasihat akademik tingkatan 1, iaitu Puan Nur Hayati binti Said. Seterusnya adalah guru penasihat tingkatan 1, Cik Nur Hasrin binti Syahari. Okey, ini adalah guru kelas tingkatan 1, Puan Najahan Farhana binti Abdul Wahab, 1 juara. Untuk kelas tingkatan 1 rajin, Puan Nur Syazwani binti Asrul Sani. Untuk kelas 1 fikir, Encik Muhammad Ashrafiq Luqman bin Suhaimi. Seterusnya, guru kelas tingkatan 1 waja, iaitu Encik Muhammad Roshidi bin Abdul Kani. Dan guru kelas bagi tingkatan 1 nekat, iaitu Puan Nur Betty Azura binti Muhammad Razi. Okey, ini adalah ketua batch dan penolong ketua batch bagi tingkatan 1, iaitu Afif Ashraf bin Faizul, 1 waja, dan juga penolong ketua batch iaitu Nur Iman Hayati binti Muhammad Nasir. Okey, gambar penolong batch tak dapat dikesan, mohon maaf ya. Okey, untuk tingkatan 4, kita boleh lihat carta organisasi tingkatan 4, Al-Faruq Generation, di mana Okey, di mana penasihat akademik tingkatan 4 iaitu Puan Fauzia binti Hassan yang merupakan guru kanan mata pelajaran teknik dan vokasional. Okey, guru penyelaras tingkatan 4, Puan Syafizah binti Noh. Guru kelas tingkatan 4 juara, Encik Zulkifli bin Yusuf. Guru kelas 4 rajin, Puan Iliani binti Cik Baharim. Okey, guru kelas tingkatan 4 fikir iaitu Puan Haryati.
Guru kelas 4 Wajar, Encik Osman bin Daud. Guru kelas 4 Nekat iaitu Encik Ahmad Fauzi bin Awang. Okey. Dan ini adalah ketua batch dan penolong ketua batch bagi tingkatan 4 iaitu Ahmad Ilman Darwish bin Jasni dari kelas 4 Juara dan juga Nur Kristina binti Muhammad Hafiz dari kelas 4 Rajin. Okey. Okey, itu sahaja daripada cikgu. Dan kita nak teruskan dengan sesi bersama Cikgu Zarul atau Cikgu Zaim dah ready dengan soalan kuis? Dah. Okey, kalau macam tu kita teruskan dengan sesi kuis daripada Cikgu Zaim dan selepas kuis kita akan serahkan sesi kepada Cikgu Zarul. Okey, terima kasih. Okey, Cikgu Zaim boleh ambil sesi. Okey, Cikgu Sabian minta keluar ni presenting. Ke jangan nak up ni quiz. Oh, okey. Nak present ke? Saya stop no. Tak apa, saya try. Okey, cikgu harap kuis yang akan disampaikan oleh Cikgu Zaim nanti awak semua boleh jawab sebab awak dah segala input dah diberikan kepada awak daripada malam tadi. Kita ada sesi bersama dengan pengurusai, bersama dengan pengetua, bersama dengan penolong kanan pentadbiran, bersama dengan penolong kanan HEM dan juga cikgu ada berikan sedikit input mengenai sekolah kita. Okey, cikgu harap awak boleh menjawab kuis tersebutlah. Okey. Rasanya Cikgu Zaim ada nama kan? Kita panggil ikut nama pun tak apa. Okay. Terima kasih Cikgu Zaim. Sana. Okey, nampak tak tu? Nampak. Okey, minta semua buka kamera, cikgu nak tengok. Tidak, cikgu nak tahu macam mana siapa angkat tangan nak jawab. Okey. Alright. So kira ni kelas PDPR jugalah lah. PDPR bimbingan dan kaunseling. Boleh tak? Okey, so cuba tekan raise hand. Cuba nampak tak siapa angkat tangan? Okey, so lepas ni siapa nak jawab cuba raise hand tu. Cikgu pilih lah siapa yang nak jawab. Boleh? Boleh yang tu lah? Boleh. Alright. Okey. Ya, boleh cikgu. Okey, untuk soalan 1. Bilakah Sekolah Menengah Sains Kuala Lumpur ditubuhkan? Tadi ada tarikh dia. Okey, Alia Ahmad. Mei 2009. Okey, betul. Okey, Cikgu Sabina tolong tepuk tangan. Dekat tu. Okey. Lepas ni okey,
ada hadiah untuk siapa jawab betul. Nanti sekolah buka nanti Cikgu Nur Hayati akan bagi hadiah. Boleh Cikgu Hayati? Boleh, boleh. Boleh. Fina catat siapa yang dapat tu. Ya, Okey, kita dah tadi siap. Alia Ahmad untuk soalan 1. Okey, Alia. Okey, soalan 2. Siapakah nama pengetua Sekolah Menengah Sains Kubang Pasu yang terkini? Siapa dah? Putri Nur Ifah. Boleh? Okey, Nurul Izzati. Encik Nazri bin Muhammad Muhsin. Ya, betul. Tepuk tangan. Okey, Nurul Izzati. Jawab betul soalan 2. Tahniah. Next. Soalan 3. Apakah slogan Sekolah Menengah Sains Kubang Pasu? Slogan. Okey, siapa nak jawab? Raise hand. No, Alpha. Striving together towards excellence. Ya, betul. Okey, pemenang soalan ketiga. Nur Alpha nama kan tadi? Ya, saya. Alright. Soalan keempat. Apakah moto Sekolah Menengah Sains Kubang Pasu? Siapa dah? Aiman nama Aiman tu juga tak nampak. Aiman Hussein ke apa? Husaini. Aiman, jawab Aiman. Sukses. Ya, lagi ada 3. Sukses. Dia jawab kat mesej. Kan ada 3 tadi. Alah, tutup pula. Okey, Aiman. Ada 3 tadi. Ada jawab dekat mesej dah tu. Tak apalah. Aiman jawab. Ada 3. Sukses. Okey, Nurul Izzati. Apa dah Nurul Izzati? Tolong jawab. Sukses, kreatif dan produktif. Ya, betul. Okey, soalan keempat Nurul Izzati jawab lah. Okey, next soalan yang kelima. Ada berapa orang guru penolong kanan di Sekolah Menengah Sains Kubang Pasu? Okey, siapa nak jawab? Jangan jawab dekat mesej jawab dekat ni. Putri Syafi. Ada nama tu? Ya. Saya. Okey, jawab. 3. Okey, ingat tak nama? Bahagia. Wan Siti Aisyah Okey. dengan Encik Azami. Betul. Okey, tahniah. Soalan kelima. Putri jawab lah.
Okey, soalan ke-6. Okey, apakah nama penasihat akademik tingkatan 4? Ni kalau boleh ni pelajar tingkatan 4 lah jawab. Ada siapa dia? Hazim, mana Hazim? Saya. Jawab. Hazim Haikal. Syafiza binti Noh. Tu penyelaras. Ni penasihat akademik. Cikgu beri peluang Hazim jawab. Penasihat akademik. No idea. Boleh Hazim? Cikgu Fauziah. Cikgu Fauziah binti? Binti? Hazim? Mula dengan H. Sebut penuh lah, sebut penuh. Puan Fauziah binti? Hasan. Okeylah kita bagilah Hazim. Okey, untuk soalan nombor 6 kita bagi Hazim. Hazim jawab Puan Fauziah. Okey. Soalan 7. Kita bagi tingkatan 1 baru jawab. Okey, angkat tangan. Soalan 7. Nur Batrisya Hana. Nur Batrisya, silakan. Cik Nur Hasrin bin Syahri. Ya, betul. Okey, tahniah jawapan betul. Okey, soalan nombor 7 kita bagi pada Nur Batrisya jawab betul. Okey, next. Soalan 8. Nyatakan nama-nama kelas di Sekolah Menengah Sains Buang Pasu. Okey. Semua kelas. Okey, siapa nak jawab? Raise hand. Muhammad Zafar. Ada Muhammad Zafar? Ya. Zafar. Juara. Rajin. Fikir. Okey. Wajar. Nekat. Okey, betul. Tahniah. Okey, Ustaz juga nak tanya Zafar. Abang kelas apa? Apa dia? Abang kelas apa abang? Cakuan. Nekat. 4 nekat? Ya. Okey, Kak Miza? Rajin. Okey, dia tahu. Okey, tahniah Zafar. Alah. Okey, soalan 9 tadi. Okey, soalan 9. Apakah nama batch tingkatan 1 sampai tingkatan 5? Okey, siapa yang bersedia untuk menjawab? Okey, raise hand cepat. Airin? Siapa Airin? Airin Mifzal. Saya. Okey, ni cuba buka kamera cikgu nak tengok. Siapa yang nama Airin ni? Okey. Okey, silakan Airin. Tingkatan 1 Maverick. Okey. Tingkatan 2 Al-Farabi. Okey. Tingkatan 3 Avicenna. Okey. Tingkatan 4 Al-Faruq. Tingkatan 5 Al-Fatih. Al-Faruq. Alright. Airin, batch Airin nama apa? Maverick.
Maverick, okey bagus. Okey, tahniah Airin. Okey, soalan 9 Airin jawab betul. Dan soalan ke-10. Okey, nyatakan 4 badan kepimpinan di Sekolah Menengah Sains Kubang Pasu. Okey, siapa nak jawab? Nama lain pula lah, nama lain. Please raise hand. Tak ada orang nak jawab lah. Cikgu pilih lah. Farish. Okey, Damia Arifah mana? Damia Arifah. Damia? Tadi dia angkat tangan nak jawab. Okey, Raja Syamira. Prefect, Badah, Library, PRS. Lagi sekali cikgu tak dengar, laju sangat. Prefect, Pengawas, okey. Badah, Badah, Library, PSS, PRS. PRS. Okey, betul jawapan dia. Alright. Soalan 10, Damia jawab betul. Okey, itu saja. 10 je soalan. Tamat sudah kelas PDPR kita petang ni. Okey, terima kasih atas kerjasama yang diberikan. So, cikgu ulang balik lah tadi pesanan cikgu tu lah. Siapa-siapa yang ada masalah untuk masuk kelas BDPR, sama ada handphone dia rosak ke, dia kena share handphone dengan ayah dia ke, adik-beradik dia ke, ataupun line telefon di rumah tu sangat-sangat teruk, mohon PM cikgu ke, cikgu Safina atau cikgu Hayati. Kita ada nak bagi bantuan. Nah, bantuan yang sesuai lah untuk masalah yang dihadapi. Okay. Okey, itu saja. Terima kasih. Cikgu serahkan balik kepada Cikgu Siti Safina. Terima kasih semua. Okey, terima kasih diucapkan kepada Cikgu Muhammad Zaim di atas sesi kuis tadi. Okey, alhamdulillah rasanya semua boleh jawab kot no. Yang tak menjawab tu cikgu harap awak kenal serba sedikit tentang sekolah baru awak. Okey. Seterusnya cikgu serahkan sesi kepada Cikgu Zarul. Okey, dipersilakan Cikgu Zarul. Baik, terima kasih Cikgu Safina. Boleh dengar dengan jelas tak? Hello. Ya, dengar. Saya dengar. Okay, baik. Sebelum tu saya minta maaf saya tak boleh nak buka kamera sebab coverage is very slow. If I turn my camera on, saya akan stuck dan juga dia akan lagging quite long lah. Alright. So, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And a very pleasant evening I bid to all. First of all, thank you Cikgu Safina, Cikgu Zaim untuk program yang dianjurkan bersempena kemasukan baharu pelajar tingkatan 1 dan tingkatan 4 ambilan kedua bagi tahun 2021. Masih belum terlambat untuk saya ucapkan selamat datang ke Sekolah Menengah Sains Kubang Pasu atau Kubang Pasu Science School, KUPSIS. Okay. Saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya adalah Muhammad Zarul Fikri bin Mat Sani. Saya merupakan trainee counsellor di KUPSIS untuk tempoh 5 bulan sehingga 11 Julai. Jadi berkemungkinan besar saya tidak sempat untuk berjumpa dengan para pelajar lah sebab saya akan habiskan internship pada 11 hari bulan Julai pada bulan hadapan. Dan juga saya merupakan salah seorang alumni Sekolah Menengah Sains Kubang Pasu Class of 2015 daripada Z Generation 1115. Jadi sesi saya pada petang ini lebih kepada perkongsian kehidupan sebagai seorang pelajar sekolah berasrama penuh
khususnya sebagai pelajar sekolah menengah sains Kurang Pasu. Okay, macam mana kita nak menghadapi hari-hari di KUPSIS, menghadapi hari-hari bergelar sebagai seorang pelajar. Malah kita akan tengoklah macam mana untuk kita kekal cemerlang dan fokus sepanjang PDPR ataupun norma baharu kelas atas talian. Baiklah, basically menjadi seorang pelajar sekolah berasrama penuh, perkara yang paling penting adalah resilient, ketahanan. Okey, apakah itu ketahanan? Ketahanan adalah the ability to bounce back when you are facing difficulty ataupun awak mengalami kesusahan, masalah. Okey, di mana kemampuan untuk awak bangun semula. Okey, itu adalah resilient. Resilient ni sangat penting, okey. Pesanan saya kepada para pelajar untuk menjadi seorang pelajar sekolah berasrama penuh mesti mempunyai ketahanan. Walaupun sekarang ni masih belajar di rumah, belajar atas talian, tapi ketahanan sangat penting, okey. Di mana awak perlu kejar, catch up dengan kawan-kawan yang lain, okey, adapt dengan cara PNP, guru-guru sekolah menengah sains Kurang Pasu, okey. Itu adalah resilient. Okey, dan nanti insya-Allah, okey, bila mana kerajaan dah umumkan para pelajar akan pulang ke sekolah menengah sains Kurang Pasu untuk mengikuti kelas secara bersemuka, awak kena balik asrama, awak hidup di asrama, hidup di KUPSIS, pagi, petang, siang, malam, awak di sekolah, di asrama. Resiliency adalah sangat penting. Okey, macam Cikgu Zaim katakan tadi, homesick homesick adalah satu perkara yang dah sangat biasalah bagi pelajar-pelajar ambilan baharu daripada zaman saya sampai hari ini. Okey, saya mengalami perkara yang sama sewaktu kemasukan saya ke KUPSIS pada tahun 2011, 10 tahun yang lepas. Okey. Jadi kalau pelajar-pelajar mengalami perkara yang sama, ingatlah awak semua perlu mempunyai resilient, ketahanan. Macam mana nak bina ketahanan? Okey, how to build your resilience. Okay, macam mana nak bina ketahanan adalah melalui awak belajar daripada kesilapan dan juga belajar daripada kegagalan. Okay, your experience will teach you everything. Okay, orang yang berjaya adalah orang yang tidak akan mengulangi perkara yang sama, perkara salah yang sama. Okay, jika awak jatuh dalam suatu lubang, awak bangkit semula, cari jalan lain. Itu adalah orang yang berjaya. Kalau orang yang tak berjaya, dia akan ikut jalan yang sama. Okay, begitu juga perkara yang penting bila mana awak duduk di asrama. Okay, awak perlu ada ketahanan lah. Belajar di sekolah berasrama penuh. Okay, jadual rutin harian yang padat. Jadual PMP yang padat. Okay, dengan program-program SBP. Okay, itulah yang sangat penting. Okay. Jadi yang kedua adalah perkara yang sangat penting lah. Pesanan saya kepada para pelajar, adik-adik sekolah menengah sains Kurang Pasu, kemasukan baharu. Please make friends as much as you can, okay? Buat kawan, okay? Jangan menyendiri, okay? Salah satu cara nak bina ketahanan juga adalah dengan berkawan. You need to live in society. Awak mesti hidup dalam satu masyarakat, okay? Baru awak dapat bina satu ketahanan, okay? Sistem sokongan yang kuat. Kawan-kawan dan juga cikgu-cikgu di sekolah berasrama penuh adalah satu sistem sokongan yang kuat lah. Okay, sebab cikgu-cikgu bertindak sebagai ibu bapa kedua awak lah, terutamanya warden di KUPSIS lah. Okay, untuk pengetahuan adik-adik semua, Cikgu Zaim dan Cikgu Siti Safinah merupakan salah seorang warden di asrama KUPSIS lah. Okay, Cikgu Safinah dan Cikgu Zaim. Jadi pesanan saya, make friends as much as you can. Okay, nanti balik sekolah secara bersemuka, walaupun awak ambilan kedua, okay, awak jangan ada satu stigma di mana awak tak ada kawan, awak ada stigma di mana awak budak baru, jangan macam tu, okay. Anggap macam biasa, awak juga pelajar dan juga warga KUPSIS, okay. Awak juga merupakan keluarga Maverick dan juga keluarga kepada Al-Faruq Generation, okay, pelajar tingkatan 1 dan tingkatan 4, okey. Setakat daripada bulan 3 sehingga hari ini saya mengenali rakan-rakan daripada batch awak, mereka sangat menerima lah, sangat baik dan sebagainya. Okay, jadi awak jangan risau, okey. Cikgu di KUPSIS pun sangat cemerlang, okey. Awak ada masalah, awak cakap saja, okey. Cikgu-cikgu di KUPSIS ni segala cara mereka akan cari untuk membantu pelajar. Percayalah cakap saya, okey. Sangat-sangat membantu dari pelbagai sudut. Okay.
Seterusnya adalah awak kena faham, awak kena ubah mindset awak di mana awak belajar di sekolah berasrama penuh bukan tiket untuk automatik menjadi pandai. Bukan tiket untuk awak automatik mendapat straight A, bukan. Okey, kebanyakan pelajar mempunyai mindset seperti itu. Masuk SBP, okey, confirm aku straight A. Masuk SBP, confirm aku pandai sebab situasi my environment is like that. Okey, no, tidak. Okey, awak kena ubah mindset tersebut. Awak masuk ke sekolah berasrama penuh, semuanya akan bergantung atas diri awak. Okey. Awak usaha, awak dapat. Okey, awak tak usaha, awak takkan dapat. Okey, ini berdasarkan pengalaman dan juga apa yang kita observe daripada previous batches lah. Okey. Tak bermaksud awak pelajar sekolah berasrama penuh, awak pelajar sekolah menengah sains Pasu, awak terus akan excel. No. Okay, you need to work hard, you need to study, you need to adapt, you need to make friends, then you will be okay. Believe me. Alright? Awak perlu mempunyai elemen-elemen tersebut lah. Buat kawan, mempunyai ketahanan diri, mental dan fizikal. Okay? Dan juga ubah mindset bahawa awak bukan akan menjadi automatic cemerlang. Terus masuk sekolah sains, okay, confirm aku straight A. Okay, jangan. Sebab kita memang akan ada pelajar-pelajar yang mempunyai mindset tersebut. Makin masuk SBP ni, bila mana rutin semua diatur, dia rasa macam dia akan dapat straight A. Bukan. Dia perlukan ketahanan dan juga kekuatan daripada awak sendirilah untuk berjaya. Alright? Seterusnya ialah saya akan kongsilah apa kehidupan-kehidupan di asrama dan di kursus berdasarkan soalan. Okay, sekarang ni saya buka kepada adik-adik pelajar lah. Ada soalan, saya akan jawab berdasarkan soalan. Sebab saya pun tak tahu nak kongsi apa kan. Sebab saya tak tahu expectation adik-adik semua. Okay, jadi saya buka soalan lah. Ada sebarang soalan? Ada apa-apa nak tanya tak dekat Abang Zarul? Tanya je pasal KUPSIS. 5 tahun ya saya di KUPSIS. Ya, Cikgu Zarul ni muda lagi. Dan dia banyak pengalaman di tinggal di asrama. Okey, jangan malu, jangan segan, boleh tanya soalan. Boleh tanya soalan, saya akan jawab berdasarkan soalan. Kita tanya soalan lah sebab Cikgu Zarul ni lebih senior daripada cikgu-cikgu kat sini. Dia super senior. Okay, soalan. Saya buka soalan. Ini salah satu skill pelajar SBP ya. Okay, di mana awak mesti berani bertanya. Okay, kebanyakan kita di KUPSIS kita akan ada self-learning. Okay, di mana awak kena belajar sendiri. Jadi untuk nak excel dalam pelajaran, awak kena belajar bertanya dan sebagainya lah. Dalam program nanti awak akan tanya. Nanti bila awak masuk sekolah, awak akan tengok situasi di sekolah sains Pasu ni, pelajar dia sangat aktif bertanya. Okay. Jadi saya akan kongsikan pengalaman saya berdasarkan soalan. Sebab, 5 years in KUPSIS, I gain a lot of experience. So, saya tak pasti untuk saya kongsikan perkara mana yang sesuai dengan awak. Jadi saya akan jawab berdasarkan soalan lah. Saya buka kepada soalan pelajar. Tak ada soalan ah? Saya cek dalam mesej, kalau tak ada soalan kita akan itu saja perkongsian saya rasa kalau tak ada soalan. Mungkin Cikgu Zaim atau Cikgu Safina boleh initiate soalan ke? Okey, cuba Cikgu Zarul cerita rutin harian di asrama. Dia pun tak nampak lagi ni hidup dia asrama ni macam mana. Di sekolah ni dia pun tak tahu lagi, tak tahu nak tanya apa kan. Faham. Okey, jadi rutin di asrama sekolah menengah sains Pasu. Okey, saya buat perkara ni 5 tahun Bangun pagi, bangun pagi awal lah. Tak macam awak, tak boleh lah macam awak anggap macam di rumah masuk pergi sekolah pukul 7.30. Pukul 7 baru nak ready. Bukan di sekolah sains Pasu, solat subuh secara berjemaah.
Dan breakfast, lepas breakfast kita ada morning call. Okay, kalau musim COVID ni tak ada morning call, kita akan terus masuk kelas lah. Masuk kelas sampai petang, sampai waktu zuhur, balik makan, solat zuhur berjemaah. Awak akan kembali ke sekolah untuk mengikuti kelas persediaan petang ataupun kita lebih dikenali sebagai prep petang lah. Lepas prep petang, balik solat asar. Waktu rutin dulu kita akan ada riadah selepas solat asar. Okay, bermain riadah pada waktu petang. Kalau musim COVID ni ada terhad lah, kita tak benarkan lah. Dan selepas waktu riadah, solat makan malam. Lepas tu kita akan ada solat maghrib dan solat isyak secara berjemaah. Dan di antara maghrib dengan isyak tu akan ada pengisian bacaan Al-Quran, bacaan Yasin, tazkirah dan sebagainya. Dan awak akan ke kelas persediaan malam, prep malam. Balik prep malam, awak akan ambil supper, okay, makan waktu malam. Dan bacaan Al-Mulk terus tidur lah. Okay. Dia basically rutin ni akan dibuat setiap hari. Dan ingin saya kongsikan kepada adik-adik pelajar di mana saya rasa sangat bersyukur 5 tahun berada di KUPSIS. Sebab ni banyak kita dapat feedback daripada alumni, daripada pelajar-pelajar KUPSIS, di mana 5 tahun di KUPSIS ni sangat memberi sesuatu yang tak akan dapat ke tempat lain. Okay, kalau saya tak masuk KUPSIS, saya takkan tahu banyak perkara. Sebagai contoh, saya berkenalan dengan Al-Maksurat, saya berkenalan dengan pelbagai doa-doa, saya berkenalan dengan pelbagai rutin-rutin harian dan sebagainya. Di KUPSIS saya belajar semua tu. Okay. Di 5 tahun di KUPSIS sangat memberi pelbagai pengalaman yang tak akan saya dapat ke tempat lain. Dan berada di KUPSIS selama 5 tahun, dia akan secara automatik dia akan mendidik awak untuk mempunyai satu jati diri. Di mana yang awak perlukan jati diri tersebut bila mana awak masuk ke universiti nanti. Okay, awak akan adapt dengan situasi tersebut. Okay, dengan syarat awak memberi sepenuh, you give your heart and your soul to live in hostel, to live in KUPSIS, to learn very well. Okay, you let yourself to struggle, you let yourself to be in the hardship, enjoy the journey, then awak akan berjaya, insya-Allah. Alright? Itu sajalah rutin dan juga faedah-faedah yang saya rasa saya dapat di Sekolah Menengah Asas Kebun Pasu. Okay. Dan kalau sempat saya kongsikan pengalaman untuk adapt sebagai pelajar baharu adalah ikut sahaja rutin yang telah diatur. Okay. Ikut sahaja rutin yang awak atur dan benarkan diri awak untuk mengalami ataupun merasai kesusahan. Sebab bila mana awak masuk ke asrama penuh, awak akan buat semua benda sendiri. Basuh baju sendiri, bangun sendiri, waktu makan semua awak akan uruskan diri awak sendiri, tak ada siapa panggil dan sebagainya. Jadi dekat situ saya tekankan kat sini adalah ikut sahaja rutin yang dibuat. Okay, insya-Allah awak akan adapt. Okay, itu adalah cara-cara nak adapt bila mana awak masuk ke tempat baru. Okay, ikut sahaja apa yang sekolah aturkan. Okay, dan yang paling penting, yang baik jadikan teladan, yang buruk jadikan sepadan. Macam kita tahulah, tak ada semua perkara yang perfect. Jadi di Sekolah Menengah Asas Kebun Pasu ni, kalau awak nampak 1-2 perkara yang kurang menyenangkan hati awak ataupun yang melanggar rutin harian, itu adalah satu kesalahan dan janganlah awak ikut kan. Jadikan sebagai benda yang patut awak hindari. Alright? Saya rasa saya buka lagi soalan. Kalau tak ada soalan daripada pelajar, saya tamatkan sesi bersama saya. Okey, Cikgu Zarul, kita ada soalan dekat mesej. Okey. Kalau waktu cuti Kalau waktu cuti, waktu cuti Jumaat di Kedah adalah Jumaat, Sabtu cuti. Jadi pada hari Khamis malam Jumaat pelajar tak akan ada prep lah. Maknanya lepas solat isyak tu pelajar akan buat aktiviti bebas lah di asrama. Waktu tu lah nak basuh baju ke, nak sembang kat bilik kawan ke, nak buat apa-apa yang yalah
aktiviti bebas waktu malam tersebut. Dan waktu Jumaat Sabtu, kalau waktu kelas biasa sebelum COVID-19 melanda, pada hari Jumaat akan ada kelas kafa untuk pelajar tingkatan 1, 2 dan 4. Dan kelas persediaan pagi untuk pelajar tingkatan 3 dan tingkatan 5 yang menghadapi peperiksaan itu pada hari cuti. Dan selalunya sehingga pukul 11. Dan pukul 11 ke atas tu pelajar pada hari Jumaat macam biasa pelajar lelaki buat persediaan ke solat Jumaat masjid berdekatan. Ni saya ceritakan waktu rutin harian sebelum COVID lah. Kalau waktu sekarang ni di mana pelajar tak dibenarkan untuk ke masjid luar untuk menunaikan solat Jumaat, jadi akan berlaku di dalam KUPSIS lah. Kita akan buat solat Zuhur macam biasa. Sebab kekangan yang tak dapat dielakkan lah benda tu. Alright. Jadi pada waktu petang, waktu sebelum zaman COVID, akan ada lawatan daripada ibu bapa lah, boleh melawat dan sebagainya. Tapi pada waktu sekarang ni lah, tapi dia bergantung kepada perubahan lah. Kalau lepas ni boleh melawat dan sebagainya, insyaAllah boleh. Tapi buat masa sekarang ni, kalau kelas fizikal di sekolah, kalau waktu cuti, tiada sebarang lawatan dibenarkan lah pada waktu cuti oleh ibu bapa sebab kita risau rantaian COVID-19 tak dapat diputuskan. Itu sedikit sebanyak rutin pada waktu cuti. Dan pada waktu cuti macam biasa still kena solat 5 waktu secara berjemaah. Ada lagi pengisian-pengisian selepas maghrib. Itu semua perkara benar-benar biasa. Cuma waktu yang sepatutnya pergi ke sekolah itu boleh diisi dengan perkara-perkara lain lah. Pada hari Sabtu kita akan ada dorm inspection. Hari Sabtu ni lah akan ada pemeriksaan kamar. Cek loka, kebersihan lah, bukan dia lebih bukan kepada spot check, dia macam kebersihan 3K, kekemasan kamar, kekemasan pakaian, katil dan sebagainya. Sebab tu saya kata 5 tahun di KUPSIS dia akan mendidik satu jati diri dalam diri awak. Awak masuk universiti nanti takkan awak secara automatik awak akan ada kesedaran untuk kemas katil dan sebagainya sebab awak dah terbiasa 5 tahun. Hari Sabtu buat benda tu lah. Kita akan ada dorm inspection dan sebagainya. Alright. Itu sedikit sebanyak rutin pada hari cuti. Outing. Zero cerita tak? Oh, outing. Saya lupa cerita pasal outing sebab pelajar dah lama tak outing kan. Betul lah. Untuk outing lelaki pada hari Sabtu, perempuan pada hari Jumaat dan kena masuk ke betulkan saya Cikgu Zaimah kena masuk ke kawasan asrama sebelum jam 6 petang, betul? Betul. Jadi outing macam biasalah, boleh outing dengan ibu bapa dan kena masuk sebelum jam 6 petang. Itu sistem outing. Dan kita akan ada balik bermalam lah. Balik bermalam tu ikut jadual yang ditetapkan lah. Alright. Saya tengok soalan seterusnya. Apa form kelas tambahan sebab waktu bersekolahan tak cikgu? Untuk kelas tambahan untuk selepas persekolahan, untuk tingkatan 5 memang wajib. Untuk tingkatan 5, kelas persediaan petang tersebut memang akan digantikan dengan kelas tambahan mengikut subjek pada setiap petang. Itu untuk tingkatan 5. Tapi untuk tingkatan 4, dia akan ada kelas persediaan petang saja. Dia tak akan ada kelas tambahan melainkan guru subjek tersebut nak buat atas dasar keperluan nak habiskan silibus ataupun atas permintaan pelajar untuk buat kelas pada waktu cuti dan sebagainya. Sebab pelajar tingkatan 4 takkan ada kelas tambahan yang wajib lah. Alright. Saya harap jelaslah penjelasan saya. Kalau ada soalan lagi boleh tanya. Boleh buka mikrofon lah. Ada soalan? Yang paling penting awak kena bersedia lah. Bersedia dari segi mental dan fizikal lah. Untuk bergelar pelajar sekolah berasrama penuh. Di mana awak akan ada target untuk awak capai sepanjang pengajian awak di sini. Awak kena belajar lebih pada orang lain. Awak kena fokus, awak kena ada tujuan. You need to have your dream board. You need to have your own dream board. Apa yang awak nak capai dan sebagainya. Dan awak jangan risaulah, sepanjang awak di KUPSIS akan ada banyak program. Walaupun dulu waktu sebelum zaman COVID,
pelbagai aktiviti yang dapat dilaksanakan di luar sekolah yang akan dianjurkan untuk semua pelajar KUPSIS dari tingkatan 1 sampai tingkatan 5. Sangat banyak program yang dianjurkan. Cumanya waktu pandemik melanda ni kita ada juga program tapi online. Jadi kita doalah supaya COVID-19 cepat-cepat habis, sekolah boleh jalankan aktiviti luar macam biasa. Awak boleh tengoklah di Facebook ataupun di mana-mana yang menunjukkan aktiviti-aktiviti pelajar KUPSIS. Right. Okay, soalan seterusnya ialah sewaktu prep boleh pakai tudung hitam tak? Betul kan Cikgu Safina dengan Cikgu Zaim, saya rasa memang wajib pakai tudung hitam kan untuk prep malam? Ya, betul. Okey. Tudung hitam memang wajib untuk wajib pakai pada waktu tudung hitam bukan tudung yang tudung bawal ke, tudung ikan temenung ke apa ke, bawal tu tak boleh. Pakai tudung hitam kosong berjahit di depan, bukan yang bercorak-corak, bukan yang batu-bata, bukan semua tu nah. Okey. Tudung kosong dan dijahit di hadapan. Terima kasih. Tudung temenung lah. Dia macam tudung sekolah lah tapi warna hitam macam tu. Betul. Itu wajib lah waktu prep malam dan juga dipakai dengan baju oren tak silap saya, t-shirt rasmi sekolah. Pakai tudung hitam juga tak silap saya kan. Okey. Jadi soalan lain pelajar-pelajar. Okey, untuk kelas persediaan akan berlangsung di blok akademik. Maknanya waktu kelas prep awak akan di sekolah lah. Pelajar lelaki prep di sekolah, pelajar perempuan prep di dewan makan. Dia pasingkan kalau waktu malam. Kalau prep petang memang semua di sekolah. Dengar penjelasan Cikgu Safina tadi pun memang awak boleh nampak lah karisma seorang warden. Awas awak kalau awak pakai tudung batu-bata. Prep malam nanti pukul berapa? Okey, prep malam bermula selepas solat Isyak secara berjemaah sehingga pukul 10.30 malam kah Cikgu Zaim? 10.30. Ya, 10.30. Okey, sekarang ni kita ada pembahagian sebenarnya upper form dengan lower form balik. Dia ada perbezaan setengah jam di situ. Okey, sebab kita nak mengelakkan pertemuan perempuan. Okey. Ya, di perbezaan waktu tu lah. Nanti awak masuk asrama aku akan ada taklimat dan juga awak tengoklah macam waktu-waktu yang ditetapkan di KUPSIS. Alright. Dia tak terlalu lewat lah. Balik tu awak akan ada masa lagi lah untuk nak ayam baju ke, nak apa sebelum Al-Muq. Selepas Al-Muq tiada pergerakan, awak perlu tidur lah sebab awak nak kena bangun awal. Light off 11.30. Di asrama ni dia sistem dia pakai dia akan light off tu maknanya memang takkan ada lampu menyala. Kecuali lampu koridor lah kan. Tapi bilik wajib tutup lampu. Buat imam awak ada perkara yang perlu awak buat sekalipun. Okay. Bagus lah. Alfa Afrina dengan Izzati tanyakan soalan. Tingkatan berapa ni? Izzati dengan Alfa ni? Tingkatan 4. Tingkatan 4. Nampak. Tingkatan 1 tak bersedia lagi ke nak tinggal parents? Tingkatan 1. Okay, kalau berkenaan gadget pula macam mana? Alright. Yang ni okay, gadget semestinya lah. Telefon bimbit adalah dilarang sama sekali. Dan di KUPSIS akan ada penggunaan iPad. Tetapi iPad perlu diserahkan kepada sekolah selepas penggunaan. Kan? Betul Cikgu Zaim? Ya, betul. Dia akan ada sistem dia lah. Masuk daftar tu, iPad dan sebarang gadget kena serahkan kepada warden. Tapi kalau nak guna boleh cuma hari Jumaat dan Sabtu saja. Dan kena minta kebenaran cikgu yang menjaga dia tu lah. Sebelum mula hari Ahad tu kena serah balik dah. Peraturan dia macam tu. Betul. Handphone tak boleh langsung. Ya, okay. Handphone tidak dibenarkan sama sekali lah. Dan gadget yang lain macam iPad boleh digunakan pada waktu hujung minggu dan perlu diserahkan kepada guru yang bertugas untuk mengundi iPad.
iPad ke, tablet ke, laptop Ya, ke, betul. boleh. Ya, Tapi betul. kena serahkan dululah. Tapi kalau awak bawa handphone kalau bawa maksud saya kalau awak serahkan handphone tu maknanya awak suruh kena rampas terus lah kan, sebab memang tak boleh bawa handphone tu. Back in your mind, Betul. handphone tidak dibenarkan. Okay, apa lagi soalan? Afrina dengan Aufa nampaknya sangat bersedia ya untuk kelas bersemuka di KUPSIS. Pelajar-pelajar tingkatan 1, soalan? Excited ni Zati dengan Alpha ni. Excited sungguh. Kita doakanlah supaya lepas ni boleh main sekolah lah kan. Cepat mungkin. Okay. Kalau tak ada apa-apa soalan daripada pelajar tingkatan 1 atau tingkatan 4, saya rasa setakat ini sajalah sesi bersama saya. Okey, jap. Nak tanya dalam dom ada berapa orang? Okey, dia macam ni. Kalau waktu biasa sebelum COVID-19, satu dom akan ada 12 katil. Okey, di mana dom besar. Awak jangan fikir 12 orang ramainya, sempit. Dom sangat besar. Selesa dia 6 katil double decker lah. Okay, so jadi 6 tempat tidur, 12 tempat tidur. Tapi waktu COVID-19 ni kita kan ada penjarakan sosial. Jadi satu dom tu tak penuh lah. Tak penuh 12. Dia akan mungkin ada 8 atau kurang. Ada soalan lagi? Mariam tingkatan berapa? Mara Hanum tingkatan berapa? Tingkatan 1. Okey, Mariam tingkatan 1. Okey, nanti balik sini dapat bilik duduk dengan kawan-kawan. Okey. Awak akan duduk dengan sekolah. Cikgu Zaim dengan Cikgu Sabina boleh tengok soalan. Soalan apa ni? Sekolah ada hantu tak? Macam mana saya nak jawab? Cikgu Zaim boleh tolong jawabkan soalan sekolah ada hantu tak ni? Ustaz, hantu ni di rumah kita pun ada hantu. Cuba tengok tepi je. Jin ni mana-mana ada, cuma biasalah nanti bila masuk asrama ni. Sebab macam kat rumah lah, nak tidur baca doa, solat jangan tinggal, amat surat pun semua tu. Tu semua cara-cara untuk mengelakkan benda-benda macam tu lah. Pastikan diri bersih. Terutamanya pelajar perempuan. Itu nasihat yang biasa lah. Jangan nak fikir lah hantu-hantu ni. 5 tahun saya di KUPSIS, saya tak pernah nampak sekali pun. Jujur saya cakap. Benda tu dia ada di mana-mana. Biasa di rumah pun ada jin kan. Tapi macam mana saya nak cakap? Awak hidup seperti biasa sajalah. Buat apa yang patut awak buat. Okay, jadi awak akan selamat insya-Allah. Di KUPSIS akan selamat. Jangan risau. Okay? Saya faham. Tingkatan berapa ni yang tanya tadi tu? Tingkatan 1. Airi tingkatan 1 InsyaAllah tak ada. Semua okey insyaAllah Airil. Pelajar-pelajar lain pun yang risau, semua okey. Di asrama ni saya rasa masuk asrama awak takkan sempat rasa takut pun. Sebab awak buat rutin. Tak ada ni, cikgu nak cerita satu kejadian hantu juga. Okey, ni tahun mula-mula cikgu masuk lah dalam 2014 gitu. Cikgu masuk 2013. Okey, cikgu masuk terus jadi warden dan cikgu kena duduk dekat asrama, ada satu rumah warden. Aspura asrama lelaki. So satu malam ni bila dah pelajar keluar pergi prep. So cikgu kena ronda lah. Cikgu ronda, cikgu masuk satu dorm ni. Tak, sebelum tu masa cikgu dekat luar dorm tu, cikgu dengar satu tangisan tau. Satu tangisan. Maksudnya ni dorm semua dah tutup lampu, dah gelap dah. So cikgu nak takut tu ada. Biasalah manusia takut juga. Tapi rasa nak tahu tu pun ada. So cikgu masuk dorm tu, cikgu buka lampu, tangisan tu dengar lagi. Dengar lagi tangisan tu. Lepas tu cikgu perhati kan, keliling tak ada apa pun. Lepas tu cikgu perasan dekat belakang langsir ni macam ada benda lah belakang langsir. Cikgu pi pelan-pelan, cikgu selok langsir tu,
tahu ada apa. Ada seorang pelajar tingkatan 1 duk teriak. Tu hantu juga tu. Aduh, takut. Memang kita ingat hantu lah kan. Tapi itulah yang berlaku. Pelajar tingkatan 1 duk teriak belakang lansir. Tu homesick tu, gejala homesick. Gejala homesick. So, cikgu harap tak ada lah benda-benda macam tu lagi. So, sementara nak masuk ni, siapkan dulu prepare diri untuk masuk asrama. Cikgu harap tak ada lah masalah homesick ni. Hantu tak ada lah. Hantu tak ada. Percayalah cikgu. Itulah sekadar perkongsian lah. Ya. Saya habis 5 tahun mai balik lah ni pun tak jumpa lagi cakap lah. Tapi jangan nak fikir lah. Tapi biasanya pelajar tingkatan 1 lah duk nampak hantu ni. Tapi bila dia naik tingkatan 2, hantu tu hilang. Keajaiban. Form 1 je akan nampak. Ajaib. Ya. Okay, soalan seterusnya tadi kita nampak tu dia daripada Aufa Afrina tanya waktu riadah selepas tamat waktu prep petang ke memang semua kena turun riadah atau orang yang nak turun pergi riadah saja and the rest duduk dalam dorm. Okey, kalau mengikut peraturan yang sebenarnya, okey, saya nak terang ni agak susah lah. Sebab memang wajib turun riadah. Dia macam rutin harian yang wajib. Selepas solat asar, naik ke bilik, salin pakaian daripada pakaian sekolah ke pakaian sukan dan wajib turun riadah pelajar lelaki dan pelajar perempuan. Okey. Cuma waktu COVID-19 ni tak ada waktu riadah lah. Awak duduk dalam dorm sajalah. Okey. Cuma waktu zaman saya dulu walaupun wajib bagi pelajar lelaki dan perempuan, dia jadi macam satu pelik Pelajar perempuan memang semua turun riadah. Pelajar lelaki dia akan ada yang adalah yang tak mau turun riadah dan sebagainya kan. Okay, yang tu kira melanggar peraturan sekolah lah. Right? Tapi jawapan dia adalah wajib riadah kalau ikut rutin harian biasa. Okay, soalan seterusnya ialah apa barang yang tak boleh bawa? Okay, yang tu saya rasa Cikgu Zaim boleh explain lagi apa barang yang tak boleh bawa. Okey, barang yang tak boleh bawa orang tu konsep pelajar perempuan ni kena cikgu perempuan lah terangkan sebenarnya. Tapi kalau secara umumnya lah peralatan iron jangan bawa, pemanas jangan bawa, handphone dah tentu. Duit bawa jangan lebih RM30. Takut berlaku kehilangan dan kalau berlaku kehilangan kita takkan bertanggungjawab lah. Duit kalau habis dekat koperasi kita ada ejen BSN boleh keluar duit kat situ. Betul. Dan biasanya juga pelajar-pelajar yang tak ada duit ni, kehabisan duit ni, dia akan minta tolong warden-warden lah ataupun cikgu-cikgu yang dia selesa untuk tolong keluar duit. Satu lagi emas, barang-barang perhiasan diri yang mahal-mahal tu tak payah bawa lah. Juga takut berlaku kehilangan. Jam tangan, pakai yang murah-murah je. Mahal ke murah jam, sama je waktu dia tak lebih tak kurang, betul tak? Dia tak ada 25 jam, tak ada 23 jam. Dan lagi benda-benda yang tajam yang boleh mencederakan tak boleh bawa. Itulah secara umum lah. Untuk pelajar perempuan ni ada banyak sebenarnya, tapi dia kena tanya ni Cikgu Safinah. Kalau ada ruang boleh tanya Cikgu Safinah. Cikgu Safinah dah live. Oh dah live dah. Okay, nanti mungkin akan ada ni awak bertanya dengan Cikgu Safinah lah. Alright. Okay, MP3 boleh bawa. Ya betul, MP3 boleh bawa. MP3 boleh bawa. Kalau satu lagi saya nak sentuh ke pasal jam mahal ni. Waktu zaman saya tingkatan 5 ada junior saya, kalau Cikgu Zaim masih ingat lah, ada kes jam tangan dia mahal, jam dia hilang. Sampai nak buat report polis lah. Tapi sebenarnya jam tu ada dalam loker dia tak cari betul-betul. Kecoh hari tu. Aduh. Dia satu masalah jugalah bila awak bawa jam mahal ni, awak akan ada satu rasa macam kalau tak jumpa tu hilang, awak akan rasa orang nak curi sebab tu mahal. Sedangkan awak letak merata kan. Kadang-kadang ambil yang semayang tinggal, nak masuk mandi tinggal, lepas tu hilang, kata orang curi, tu payah jugalah. Right? Ada apa-apa lagi soalan? Kalau tak ada, saya rasa dah boleh kita tamatkan slot. Okey, bagi pelajar-pelajar yang ada abang dan kakak di sekolah ni, boleh ditanya abang dan kakak dia lah. Contoh macam Zafar tadi tu, abang dia tingkatan 4, Zakwan.
Kakak dia tingkatan 3, Miza. Dan tadi Raja Syamira dah ni, Raja Syamira. Respons tak? Raja Syamira. Okey, kalau tak silap kakak dia Raja Syahini, tingkatan 3. Dan juga seorang lagi, Ainul Zafirah, kalau tak silap cikgu. Ada tak ni? Okey, Ainul Zafirah, kakak dia mungkin nama Ainul Madiah, kalau tak silap cikgu. So boleh tanya dah kakak dah Abah. Betul Ainul? Betul cikgu. Betul. Okey, cuba tanya kakak lah untuk lebih tahu lah, untuk lebih faham. Okey, ada lagi tak soalan? Good. Kat sana ada public phone ke? Okey. Public phone ni deretan public phone Dia asrama puteri, asrama putra asing. Asrama putra asing, asrama puteri asing. Dia ada dalam bawah ni saya tengok ada dalam 6, 7 macam tu. Ada 6 kot. Ada banyak. 6. Yang besar lah. Ada public phone. Kalau perempuan yang cuti cikgu macam mana? Maksud awak dari segi rutin kot? Okey, lepas maghrib, masa maghrib tu depa duduk dekat bilik study kan? Ya, betul. Duduk bilik study. Lepas tu prep sama, keluar pergi kelas macam biasa. Ya. Macam tu lah. Untuk pelajar yang tak boleh solat, dia akan duduk di tempat waktu orang solat di surau, awak akan duduk di bilik study lah. Okay. Ada lagi soalan? Okey, dah habis dah kot? Okey, saya rasa sekarang ni saja kot. Okey nak cikgu nak pesan satu lagi lah. Sebenarnya duduk di sekolah asrama ni dia tak susah. Cuma perlu belajar menyelesaikan diri dengan peraturan tu lah. Tapi kalau dah lama-lama, okey. Benda tu dah jadi rutin, dah okey. Dan lagi satu, duduk di sekolah asrama ni tak boring sebenarnya. Dulu sebelum berlaku pandemik ni, kita selalu buat program untuk keluar. Pergi naik bukit lah, naik gunung, camping dekat luar. Betul tak Sarul? Betul. Memang selalu buat keluar. Kita pergi Teluk Segadah dekat Pangkok. Memang seronok. Tapi dalam keadaan ni banyak benda yang kita tak boleh nak buat lah. So semua tak minta macam ni. Kita berdoa lah sama-sama bagi COVID ni cepat-cepat habis. Kita boleh buat balik semua tu. Kita takkan biar pelajar boring lah. Okey, kad bank lah. Boleh bawa kad bank. Macam cikgu kata tadi tu, pelajar yang rasa nak minta tolong cikgu keluar duit di bank boleh bagi password dengan kad tu dekat cikgu pergi buat keluar duit. Boleh bawa. Dan di koperasi pun kan ada yang BSN tu kan? Ada BSN tu, ejen BSN. Sebelum masuk ni pergi BSN buat akaun satu. Dapat kad kan? Boleh senang keluarkan duit di Koop. Ya. Okey. Ada apa lagi? Itu saja. Okay, Zarul ada pesan last apa? Ada lagi? Pesanan yang terakhir saya adalah enjoy kehidupan di SBP, belajar rajin-rajin dan sesuaikan diri dengan PDPI lah. Dalam keadaan sekarang ni, you need to adapt dengan surrounding dan juga keadaan lah. Okay? Itu saja daripada saya. Thank you. Terima kasih dan Assalamualaikum. Okay, thank you Cikgu Zarul. Cikgu Yati ada tak? Cikgu Yati ada lagi? Rasanya tak ada dah. Jangan lupa untuk ikuti kelas. Buat masa ni lah Okay, sekian. Terima kasih. Okay, jangan lupa masuk kelas lah. Jangan lupa masuk kelas, nanti ada attendance yang perlu kamu isi. Jangan lupa isi. Okay, pelajar-pelajar yang tingkatan-tingkatan lain tu, yang mana tak masuk kelas tu, bila kita tanya, dia kata saya terlupa untuk isi attendance. So jangan lupa lah, muda lagi duk lupa-lupa. Okay, jelas lah. So cikgu tutup. Terima kasih cikgu ucapkan pada Cikgu Zarul, Cikgu Yati, Cikgu Safinah dan semua pelajar tingkatan 1 dan tingkatan 4 yang baru. Terima kasih atas kerjasama. So nanti kita jumpa lepas boleh masuk nanti. Okay, terima kasih semua lah. Terima kasih.
Assalamualaikum. Ustaz, Cikgu Zarul boleh keluar Ustaz? Keluar sharing. Bukan saya yang share, Cikgu Safina. Oh, Cikgu Safina lah. Okey, semua. Okey, thank you banyak. Kalau ada apa-apa masalah boleh PM lah dalam grup tu pun boleh. Dekat tadi Cikgu Safina dah letak nombor telefon, boleh mesej lah. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.